اصطفى وعلى آله ومن اهتدى وبعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Farid yang memperkusikan majlis, yang kita raikan Al-Fadhil Al-Ustaz Tengku Muhammad Fadhil Tengku Ahmad jemputan kita untuk membicarakan satu tajuk yang telah kita berikan bersama beliau Al-Fadhil Dr. Aiman Al-Akiti yang saya kasihi, Ashabul Fadilah, Tuan-Tuan Guru, Al-Fadhil Ustaz Hafiz Al-Kumi dan Ketua Kawasan Masjid dan juga pihak pengelola pusat pengajian produk Mali yang saya tidak lupa juga daripada Yayasan Ocean Malaysia. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi, alhamdulillah, syukur kepada Allah malam yang bertuah bulan Rabiul Awal ini kita hendak memperingati baginda Rasulullah SAW dalam berbagai bentuk, bukan sahaja berselawat dengan pengisian kita membaca sirah Nabi, syama'il baginda Rasulullah SAW. Bahkan pengajaran kita pada peringkat ini kita mendalami ilmu asas yang lain oleh tuan-tuan guru kita. Hari ini dan bicara malam ini sebenarnya pada aku sore pekat teguh dia ngomong tajuk ini, tapi Al-Fadhil Ustaz Hukum minta saya untuk ini untuk memproduksi ataupun wawancara dalam bentuk kita berbicara. Saya kemuka soalan dan apabila saya sebagai moderator boleh tanya apa yang saya tanya. Saya fikir hampir nak kata banyak kali lah nak terima atau tidak. Tapi alhamdulillah atas rasa hamanya satu semangat yang ada pada legasi besar Al-Mahum Tuk Kenali ini ialah Tuan Guru Haji Ahmad bin Yusuf yang kita sebut Ayah Mak. Itu pada Ustaz Ahmad ini. Di antara benda keunikan ada pada Tuk Guru Ayah Mak ni, dia ni terbuka. Orang mari pondok ni baca macam ni lah. Ada orang mari betul nak mengaji dengan dia, ada orang nak mari nak sudi dia, ada orang mari niat jauh daripada tu. Tapi keikhlasan dan kewibawaan yang ada pada almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Tok Bakok ni, orang mari yang ke mana pun dia terima, dan keterbukaan dia oleh bakau itu buka hati. Orang mari niat nak cari nombor ekor, lekat jadi anak murid dia. Asal nama dia ambil nombor ekor itu guru dia. Dia tahu dah niat orang ni. Tapi tertarik daripada kepribadian dan kehebatan tokoh ini, dia jadi anak murid, balik jadi guru. Itu di antara. Jadi insya-Allah mungkin berkat itu dan semangat itu, kalau rasa dia ada masalah, amat memperkenalkan sedikit background saya kepada Al-Fadhil Ustazku, sebagai keluarga juga dengan Ustaz Hafiz Hukmi, latar belakang lagi yang belajar di Madinah, dan kawan-kawan pun lingkaran banyak begitu. Dan berasa juga saya saksi kawan-kawan yang tanya kerana ni memudahkan pusat tu. InsyaAllah kita berkuah, kita bersama kita bersama pada malam ini, dan kita nastafid pada yang khair untuk ummah, kebaikan ummah insyaAllah, keberkatan kita bersama di sini insyaAllah. Tajuknya memang sensasi. Saya fahamkan tajuk ini Ustaz pilih sendiri, dan tajuk ini dipublicitikan oleh page Ustaz sendiri, Cinta Rasul Ikut Sunnah. Saya rasa untuk kali seterusnya dan di tempat ini definisikan balik Cinta Rasul Ikut Sunnah sebelum kita pergi ke fasa yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Ta'ala rahmat dan barakah, dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala kefahaman yang baik dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah Ta'ala keikhlasan yang menyeluruh dalam menuju kepada mardhatillah. Kepada para alim ulama, tuk-tuk guru, para asatizah, para talabatul ilmi, seluruh yang hadir pada majlis kita pada malam ini, khusus kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Syarafi, ja'alallahu syarafan lana ahli sunnati wal jamaah. Jadi alhamdulillah, malam ini kita mengisi ruang antara Maghrib dengan Isyak ni. Lepasnya ada forum lagi, tapi alhamdulillah ada juga mini forum. Jadi tak ada tanya saat ini berkaitan dengan tajuk kasih Nabi SAW ikut sunnah. Jadi bukan setakat kasih Nabi kena ikut sunnah. Qala Allah Subhanahu wa taala di Qur'anil Hakim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kasih Allah pun nak kena ikut Nabi. Katakanlah, sekiranya kamu terkasih pada Allah, maka naklah kamu itu ikut pada aku. Nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Waqala Sayyidina Rasulullah SAW, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Nabi SAW beritahu pada kita satu berita gembira, setiap daripada umat aku ni akan masuk syurga, kecuali tak taksir. Ada pun tak taksir masuk syurga. Maka tanya oleh sahabat, siapa dia pula yang taksir masuk syurga? Dan Nabi SAW jawab, "Man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat pada aku, nescaya dia akan masuk syurga. Dan barang siapa yang itu engkar atau ikut pada aku, maka dia itu tidak sah masuk syurga. Betul tak tidak sah? Tak sah masuk syurga. Tak sah. Bahasa kata apa, masa maju. Asalkan hidup masa maju lama, kalau kata bunyi seperti sikit itu, harap dimaafkan. Tapi boleh saya setakat tak? Kan. Boleh tak? Nampak anggota itu super bahagia dah. Jadi bab ikut sunnah Nabi SAW ni alhamdulillah di kalangan umat Islam tak ada khilaf. Bab menolak bid'ah juga tak ada khilaf. Cuma bid'ah lagu mana yang jadi perbincangan di kalangan ahli ulama kita, mudah saja. Bid'ah ini kalau dari segi bahasa, ihdatsu syai'in ma lam yakun, buat satu perkara yang dulu tak ada. Daripada satu sudut, sunnah pun ada elemen itu juga. Sunnah pun cara juga. As-sunnah min haitsul lugha at-tariqah. Sunnah dari segi bahasa jalan. Jadi jalan ni boleh jadi mana, boleh jadi udut. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bagi dia bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Barang siapa yang buat dalam Islam ni satu sunnah yang baik. Tapi dalam hadis yang sama, Nabi SAW ayat, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang buat dalam Islam ni sunnah yang buruk. Ada juga sunnah buruk, tak payah jumpa lagi. Ada dari segi bahasa. Kalau dari segi istilah, sunnah ni molek belaka. At-tariqatul mardiyatul masluqatul fiddin salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man huwa a'lamu fiddin kas-sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Kata sunnah dari segi istilah ni jalan yang diredai, mana jalan amal yang dijalani di dalam agama oleh Rasulullah SAW dan oleh tokoh-tokoh agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itulah Syiah itu bukan ahli sunnah. Dia pasti ikut jalan para sahabat, bahkan dia benci pada para sahabat. Dan ada Syiah yang hulu, ia sampai mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang sebenarnya adalah anak murid Nabi SAW, yang menjadi sanad nombor satu bersambung kita dengan Nabi SAW. Jadi Syiah awal-awal lagi putus sanad ambilan daripada Nabi SAW bila dia itu menolak para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, tinggal lagi dalam menafsirkan bid'ah dari segi istilah ni, ulama dia ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang umum, luas, dan satu pendekatan yang khusus, dia jadi spesifik. Tapi walaupun pendekatan berbeza, natijah akhir dari segi hukum sama. Pendekatan umum misalnya diambil oleh Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah ta'ala, luas sekali. Dia kata bid'ah ni kalau ma Nabi Muhammad fi asli Rasulullah SAW, buat satu perkara sama Nabi orang tak buat.
Maksudnya kita buat ada ni buat forum Maulid Rasul. Dari segi ta'rif itu masuk bid'ah. Buat hum sebenarnya memperingati hari kewafatan Tok Guru ulama, itu dari segi ta'rif tadi termasuk bid'ah sebab tak dibuat di zaman Nabi SAW. Kemudian ada ulama mengambil pendekatan khusus seperti Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, dia sepi masuk bid'ah ini hanya pada hak tak ada dalil. Ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Bid'ah ni satu perkara baru yang diadakan bila kita cek tengok tak ada dalil dalam syarak yang menyokong dia. Wa amma ma kana lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan luwakan. Tapi kalau satu perkara itu baru, memang tak ada zaman Nabi SAW, tapi bila duk kaji tengok ada dalil sokong, maka waktu tak sedar panggil bid'ah lah. Walaupun dari segi bahasa dan bid'ah juga dalam benda baru. Ya, contohnya masa kita PKP baru ni, kita buat bid'ah dalam ibadah solat. Ibadah solat zaman Nabi SAW, solat jemaah sebanyak 8. Bukan saja tak berlaku zaman Nabi, bahkan Nabi SAW suruh kita lapak, jangan bagi ada ruang. Antara satu makmur tu jangan bagi ada ruang. Kita masa pandemik baru ni keimam bertawayah pada jemaah tolong jaga penjarakan. Itu nak kira macam mana? Kalau dari segi istilah ulama perkataan pertama, lebih banyak. Cuma nak tengok boleh buat ke tak boleh buat. Kalau boleh buat tu dalam diistilahkan bid'ah hasanah ke, mahmudah ke, ya. Tetapi yang satu lagi ni, dia tengok dulu ada dalil ke tak ada dalil. Dalil kata suruh mayang jarak-jarak memang tak ada. Tapi ada dalil supaya kemudaratan itu dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Ada dalil yang mengalarang kita daripada mencampakkan diri dalam kebinasaan. Ada dalil yang agama kita disuruh jaga nyawa, usaha ikhtiar untuk elakkan jangkitan. Maka inilah dalil-dalil yang para mufti kita baru ni menjadikan sebagai sandaran membenarkan perkara ini sembahyang jarak-jarak. Maka kalau ikut pendekatan nombor 2 tak panggil bid'ah pun, sebab ada dalil. Ikut pendekatan yang pertama panggil bid'ah ni bukan pasal baru, tak ada zaman Nabi sembahyang jarak-jarak ni. Tapi dia kata bid'ah hasanah. Apa pula hasanahnya? Pasal tidak bercanggah dengan syarak. Dan inilah yang ditetapkan, yang diterangkan oleh ulama salaf seperti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ini Allah beri pada dia bukan sekadar alim, bahkan dia ni fasih. Fasihnya maknanya kecek sikit, orang faham lagi. Bab bid'ah ni tak perlu panjang lebar. Imam Syafi'i kita 3 poin, selesai ada. Boleh tutup buku, klik. Poin pertama, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-bid'atu bid'atani. Barang baru, barang bid'ah ni 2 jenis. Poin yang kedua, mahmudatun wa mazmumah. Satu jenis terpuji makna molek, dan satu jenis lagi terpuji makna kudus. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Maknanya perkara baharu yang selari dengan sunnah, selari dengan hukum, selari dengan ajaran Nabi, itu terpuji. Maknanya perkara baharu yang bercanggah dengan sunnah, tak kena dengan Nabi ajar, maka yang itulah terpuji. Terpuji itu nak panggil bid'ah saja boleh, nak panggil bid'ah saja afdalalah juga boleh. La musyaqqata bil istilah, kita tu tak nak balaglah bab istilah. Ya, jadi benda sama kalau kita buat sama tambah dulu Rasul. Bisa tempat dia tak panggil Maulid Rasul, dia panggil zikra Rasul. Tak payah pada lah. Benda sama juga, nak ingat Nabi kita juga kan. Zikra Rasul dia buat benda lain. Sebab saya zikra Rasul nak ingat Nabi juga. Ya, cerita pasal sunnah, cerita pasal sirah. Bab nama kita tak payah pada. Bab isi kita nak faham, ulama kita sepakat tidak semua perkara yang baharu itu haram dilakukan. Bahkan ada orang kata ikut sunnah Nabi ni kita tak satu buat benda Nabi tak buat. Ada juga kita kata kaji dengar lah orang lain itu. Kita ikut sunnah, kami setuju. Makanya ikut sunnah berarti kalau Nabi tak buat kita tak sah buat. Berarti kita kena faham ya. Menetapkan tak sah buat satu kalau yang Nabi tak buat, ini adalah satu penetapan yang bid'ah, yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW, dan bercanggah dengan ilmu yang penting di kalangan para ahli ulama, namanya ilmu usul fiqh. Jadi tak buat satu kali itu okey, tapi tak buat semata-mata alasan Nabi tak buat. Bercanggah dengan ayat Quran, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasul hendaklah kamu ambil, maknanya terima, amal,
Tak usah qada lah, Nabi bawa. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang baginda larang maka hendaklah kamu berhenti, tak usah buat. Al-Quran kata apa? Wa ma nahakum, apa yang baginda larang. Quran tak kata wa ma lam yaf'alhu fantahu, dan apa satu kali Nabi tak buat maka kamu berhenti. Jadi bila kita kata Nabi tak buat kali buat, maknanya kita menambah satu kali yang Quran tak banyak. Kalau banyak Nabi larang, stop, jangan buat. Dia kata, bukan Nabi larang saja, Nabi tak buat hal dah. Maka tidak itu satu penambahan dalam agama yang tidak ada lagi. Maka bertambah dengan hadis. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum." Apa satu perkara yang aku larang kamu daripada buat, maka jauhi perkara tersebut, dan apa yang aku suruh buat semampu kamu. Nabi ayat apa? Apa yang aku larang. Nabi tak ayat ma lam af'alhu fantahu, atau fajtan ibu, apa satu perkara yang hamba tak buat maka hendaklah kamu jauhi, tidak demikian. Dengan tidak menafikan memang ada benda-benda yang Nabi SAW tak buat memang haram pun. Umpama mudah contohnya bila arak Nabi tak buat, dan memang bila arak haram. Tapi kita kena ingat molek minum arak haram itu bukan diistimbat daripada Nabi SAW tak buat, tapi ada dalil-dalil yang lain Quran dan hadis yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu haram. Yang ketiga, saya cerita ketiga ni bagi pulang moderator, aku nak tanya salah deh. Yang ketiga, bercanggah dengan ilmu usul fiqh. Fiqh ni kita dengan hukum dah, ni wajib, ni sunat, ni harus, ni makruh, ni haram. Usul fiqh tak belajar tu. Dia dengan hukum ni waktu dia macam mana? Dan apa teknik waktu dia hukum? Maka dalam ilmu usul fiqh kita belajar banyak sumber hukum. Fatih Ustaz mengaji di Muslim Malimah, saya Ustaz Hadis pun saya rasa ada juga belajar usul fiqh sikit lah. Kita akan tak belajar masalah syariah, Quran, Sunnah, ilmu, qiyah, istishab, istisan, satu zarah, masalah mursalah dan sebagainya. Jadi kita kata paling-paling tidak hak famous-nya, hak boleh kata hampir sepakat dalam Islam ni 4. Dan Quran, Sunnah, ilmu, qiyas. Maknanya ibarat kata kalau dalam raya dia ada 4 logo. Lalu logo mana pun boleh sampai pada hukum. Lalu logo Quran boleh sampai pada hukum, lalu logo Sunnah sampai pada hukum, lalu logo ilmu boleh sampai hukum. Lalu orang qiyas pun boleh dapat hukum lagi. Kalau kita bermain Nabi tak buat kali buat, kita sepi. Kita macam tak perasan dalam Quran. Kita macam tak hirau dalam ilmu. Kita macam tak seguna dalam qiyas. Kita hanya buka satu lorong namanya lorong Sunnah. Dan lorong Sunnah luas lagi. Pak Nabi kecek Sunnah. Pak orang yang buat Nabi iktiraf Sunnah. Pak Nabi sendiri buat pun Sunnah. Maka perbuatan Nabi itu hanya 1/3 dari 1/4. Ada 1/12 dari speed agama kita. Kalau kita pakai konsep Nabi tak buat maka kita tak boleh buat, dan itu bercanggah dengan sunnah Nabi SAW sendiri. Saya bagi contohnya, saya beri 3, iaitu zaman Nabi SAW ada seorang imam di Masjid Quba. Dia buat satu kali Nabi tak buat. Apa dia? Dia mengkali membaca suratul Fatihah, membaca suratul Ikhlas setiap rakaat sembahyang. Nanti dia baca Fatihah, baca Wallahu Ahad, baca surah rukuk. Dan kedua sama juga. Fatihah, Wallahu, surah rukuk. Pertama Nabi SAW tak buat. Yang kedua Nabi SAW tak ada suruh lagu itu. Mana tiap rakaat baca surah Ikhlas Nabi tak ada besar macam itu. Yang kedua kebetulan ni makmum tak berakhir. Jadi makmum jumpa dengan imam, minta imam pilih salah satu lah. Kalau imam memang nak baca Wallahu, cukuplah dengan Wallahu. Tak payah nak baca surah lagi. Kalau imam memang nak baca surah, tak payah baca Wallahu. Pilih satu, jangan baca dua. Jadi imam pula dia macam bertengah bab tu. Dia buat gini lah, buat dia malah pilih satu. Kalau nak saya jadi imam, dah tentu saya bayar. Kalau nak lagu lain tak lah, kita imam lain. Jadi makmum susah hati. Imam ni boleh dah, cuma dia select situ. Jadi dia adu pada Nabi SAW dan Nabi panggil. Kalau sungguh teori yang mengatakan bahawa buat satu perkara yang Nabi tak buat itu haram, maka sebagai seorang Rasul sifat wajibnya tabligh menyampaikan, pasti Nabi sampai ke hukum tu. Bolehlah terima. Terima ni buat benda saya tak boleh buat. Haram buat benda saya tak buat. Tidak. Nabi panggil, Nabi tanya dulu, Nabi cek dulu syariah kaum raya ni, kepatuhan syariah perbuatan dia. Pertama, tidak ada larangan mengulang surah yang sama. Satu. Yang kedua, apa dorongannya? Sebab niat betul saja tak ada. Cara kena betul. Cara betul saja, niat tak betul, tak boleh pahala di sisi Allah Ta'ala. Niat apa dia ulang-ulang Allah ni? Dia jawab, inni uhibbuha ya Rasulullah. Sesungguhnya hamba itu kasih pada surat Ikhlas dari Rasulullah. Kasih pada ayat Quran bercanggah tak ada masalah. Tak bercanggah bahkan modek. Lalu Nabi ayat apa?
hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasihmu pada suatu ikhlas itulah memasukkanmu dalam surga. Jadi kalau Imam Kabur kita lagi baca wallahat dengan pada kawan. Wallahat itulah sahabat Nabi dibawa akan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Satu penjelasan yang menjelaskan keseluruhan tajuk tadi. Cinta Nabi ikut sunnah menjadi bid'ah. Walau bagaimanapun saya buka peluang kepada seluas-luasnya kepada persoalan, sementara kita lebih laluan pada azan. InsyaAllah tuan-tuan, saya pasti ada yang tanya soal. Nah, kemukakan soalan. Moderator tak soal pada tuan-tuan semua. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah.
yang sangat jelas, tuntas, dan pada bagaimanapun saya faham di sana banyak, insya-Allah tuan-tuan semua boleh tanya supaya dapat diukai beberapa persoalan yang diucapkan ataupun benda yang dipolemikkan kepada Ustaz tu sendiri. Beberapa isu tubik mulut Ustaz tu dikupas, dibayar, sama ada benda itu boleh dijelaskan atau difahami dengan cara yang betul dan tuan hak ada bersama. Kalau saya buka dia, sebagai sebut, saya buka kepada tuan-tuan untuk muka soalan itu. Silakan, Kak Rani. Silakan. Tolong, silakan. Nanti kepada keperangan, dia menceritakan apa yang Tuhan suruh itu semua dia bagi pahala. Maksud cerita yang, tapi apa yang baru yang kita buat hari ini, bolehkah kita janji pahala? Itu dia. Soalan daripada Tuan Haji Wawis ini. Alhamdulillah, seadanya benda baru kita buat, boleh ke kita janji pahala? Benda lama apa kita tak boleh janji pahala? Kita bukan berpaling pada Al-Quran. Ya, pahala salah dia. Saya nak mukadimah jawapan dia dulu. Nak wayak ni tak boleh janji pahala ni Allah. Kalau kita buat hak Allah suruh dah pun kita tak boleh jamin pahala lagi. Contohnya sembahyang fardu. Kira-kira dah Allah suruh. Bahkan mengingkari kefarduan solat fardu itu bawa pada kufur. Sebab dia ingkar maklum minad din bi darurah. Maka kita pun tahu maya fardu ni wajib. Bagi wajib kita cek dulu buat dapat pahala. Tuan Haji sebut tanya dah, buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Tapi belum pastilah bila kita sembahyang fardu tu kita boleh pahala. Kenapa? Kerana barangkali kita tak khabar, kita buat tak penuh syarat hukum, jadi tak sah. Bagi tak sah ni tak dibilangkan dia. Yang kedua, barangkali syarat hukum comel dah, hak dan dia pula tak comel, riaknya, ujubnya, tak ada ikhlas dan sebagainya. Di sisi Allah tak ada pahala juga. Tapi nahnu nahkumu ala zawahir, kita berhukum dengan bagai zahir. Wallahu yatawallas sarair. Cuma hak baru ni, pasal ni kita jelas dah secara teori buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Tapi secara praktik boleh suka ke pahala ke tidak, dia banyak pertimbangan lain. Ni hak baru ni, sambut maulid ni boleh pahala kalau kita buat ni. Okey. Jadi secara umumnya barang yang kita kata boleh pahala ni barang ibadah. Barang ibadah ni dibagi pada dua jenis. Satu ibadah yang khusus seperti sembahyang, seperti haji, seperti zakat, puasa dan sebagainya. Satu ibadah yang umum. Jadi ibadah yang umum ni barang tu asalnya adat saja, tapi kita buat dengan niat yang betul, cara yang patuh syariat, boleh pahala juga. Macam orang tu cari nafkah, Nabi SAW pernah wayak orang itu fi sabilillah. Sebab dia buat tu dengan niat yang betul dan cara dia itu cara yang betul, tak langgar salah. Baik, saya nak ambil contoh sambatan Maulid Rasul kita buat bukan setakat Maulid Rasul, Maulid perdana lagi. Bukan Maulid biasa-biasa ni, Maulid perdana. Boleh pahala ke tidak? Maka kita nak tengok secara teori. Hakikat pahala kita dah wayak sana. Atau kita sembahyang fardu pun hakikat pahala kita tak tahu. Itu hak Allah Ta'ala. Tapi secara teori boleh pahala ke tak? Boleh pahala ni kalau kita buat benda baik. Nak tahu macam mana baik tak baik balik lagu. Kalau balik berlaku dah zaman Nabi SAW wayak pada saat ni kan. Nabi SAW wayak, kasih kamu tu masukkan kamu dalam syurga. Ada sahabat buat benda Nabi tak buat. Bakit daripada rokok iktidar, dia sebut Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi SAW tanya, kau dia tak kekek sana? Mana Nabi sendiri tak buat. Bila dia ngaku, Nabi kata aku tengok 30 lebih malaikat bergebu-gebu tak tulis pahala. Kalau zaman Nabi senang lah. Pas Nabi wayak lagu tu kita tahu lah ada pahala. Nah, ni zaman kita ni, siapa yang nak wayak? Maka kita kembali kepada kaedah berpandu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam perkara baru apa panduan daripada hadis Nabi SAW? Itu sabda bagi Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ada satu perkara baru dalam urusan kami, yang di urusan agama ni, barang yang bukan dari agama, maka dia tu tertolak. Jadi ada biasa sikit lah kita ni dengan sains-sains kita, pada ustaz sana, saya kita ngaji di Madinah, bukan semua ngaji Madinah pun macam-macam cara pemikiran dia. Tapi kita faham lah ngaji Madinah ni kadang-kadang lain sikit cara dia faham tadi. Bahkan bukan setakat cara faham, cara terjemah kadang-kadang saya jumpa tak sama. Kita terjemah hadis ini,
Barang siapa yang ada salah satu perkara baru dalam urusan kami yang bukan dari agama, maka tertolak. Saya biasa jumpa dia terjemah macam ni. Barang siapa yang ada salah satu perkara baru dalam urusan agama ini, maka tertolak. Ma laisa minhu dia tak terjemah. Sedangkan ma laisa minhu ini dia ada signifikan dia. Dia ada kepentingan dia, difahami oleh para ulama dengan sifat dipanggil mafhum mukhalafah. Kefahaman yang terbalik. Ada percakapan dia bagi maktub. Maktub ni dia sebut nah. Kita bahas sebab dia sebut. Mahkum ni dia tak sebut tapi kita bahas. Contoh, kita ambil contoh supaya kita bahas konsep mahkum mukhalafah Kalau nak misal kata lepas pada Pak Isa nanti terima buat pengumuman, terima wayak minta pada jemaah yang berusia tak lebih pada 40 tahun tolong tunggu sebentar dalam masjid. Lepas sembahyang isyak nanti tak lebih 40 tahun tolong tunggu. Lepas mana satu jemaah umur dia 60 dah. Dia pun tanya ke Tok Imam. Dia kata, Tok Imam, Ambon ni 60 tahun dah, tak kena tunggu ke tidak? Tok Imam wayak, saat ni kan saya dah buat pengumuman, kan saat ni? Dia wayak dia lah. Tok Imam wayak, kalau tak lebih 40 suruh tunggu. Kalau lebih Tok Imam tak wayak, pun nak tunggu ke tak payah tunggu. Di situ Tok Imam dalam hati, Allah haji, pakailah sendiri. Kalau dah wayak, kalau tak lebih 40 tunggu, pakailah, kalau lebih tak payahlah tunggu. Mana hak mana yang bukan dari agama tertolak, mafhum mukhalafahnya yang dari agama diterima. Makna secara teori ada pahala. Secara teori, hakikat pulang pada Allah Taala belaka. Baik, saya bagi contoh. Sambutan Maulid itu sendiri. Minggu amlaisa minggu. Kita sambut hari kelahiran kita. Kan hari kelahiran kita ke, hari kelahiran Nabi ke, khususnya hari kelahiran Nabi lah. Dari agama ke bukan dari agama, kita dapati minggu dari agama. Iaitu ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat tentang puasa bagi dia hari Isnin, Nabi SAW menerangkan zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilaihi. Itulah hari yang saya dilahirkan padanya dan diturunkan wahyu pada saya. Mana konsep bersyukur di hari kelahiran itu adalah sunnah Nabi SAW. Bagi kita tiru itu minhu dari agama. Bahkan untuk kita sendiri pun kita gembira, betul tak? Hari jadi kita kan kita buat majlis. Hari jadi bini tak buat majlis, bima pula kali malam buat juga. Dan hari jadi sultan kita cuti. Adakah hari jadi Nabi SAW maka jadi sesat masuk neraka? Ini kan satu benda yang tabi'i. Bila kita ingat Allah yang kasih kita nasib, kita sambung hari kelahiran dia, hari apa itu kita ingat. Dan Nabi SAW ingat dan Nabi sambung setiap minggu. Lepas kita sambung setiap tahun boleh ke tak? Dan kita bukan sambut dengan cara puasa. Kalau puasa hari Isnin, sepakat lah. Saya tak tahu lagi ada orang kata bimah puasa hari Isnin. Semua sepakat dah. Ni hak kita buat tiap-tiap tahun ni. Buat ceramah dan buat forum ni. Minggu amlaisa minggu. Kalau kita tengok ceramah maulid, konsep ni tazkirah. Kebanyakan ni tazkirah. Jangan orang sambut maulid bukan kita mengajar bab baru. Sekali-sekali ni cerita hak orang tahu dah. Nabi SAW lahir bila, ayah meninggal bila, mak meninggal bila, dibela oleh siapa, ya. Kita pula Nabi SAW bila dah dapat wahyu pergi berdakwah ke Taif, kena balik batu sampai berdakwah mengalir sampai ke kaki. Biasa dengan kita. Kita ni kalau kita terus dalam Facebook pun kita doa macam-macam tu. Ya, mu dapat pahala lah sebagainya. Sebab dia sakitkan hati kita. Nabi SAW dibalik batu sampai berdakwah sampai mengalir ke kaki. Nabi doa apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, berilah hidayah pada kaum aku sebab mereka ni tak mengetahui. Kalau mereka tahu, mereka tak akan buat lagu ni pada saya. Jadi bila orang dengar tu, lembut hati dia, teriak dia, nangis dia, bertaubat dia, dan ikut sunnah Nabi SAW. Tidakkah ini termasuk minggu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin? Bagilah peringatan itu memberi manfaat pada orang mukmin. Saya ada saya yang dia berubah jadi baik. Saya tanya asbab apa? Dia kata asbab di hadir majlis maulid. Dalam majlis itu dia dengar nasyid-nasyid, dia bahas sikit mana, dia teriak, dia berangis, dia berubah. Ini minggu. Apa lagi? Kita buat jamuan makan. Sekali-sekala lepas maulid kita makan. Ini minggu amlaisa minggu. Kalau kita lihat banyak ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan kita jamu orang makan. Antaranya bila Nabi SAW baru sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi berpesan afshus salam wa atimut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamulah makan dan solat pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Kita nak tahajud tapi tak terkejut. Yang kita mudah buat ada fikir sikit belanja orang makan. Belanja kerana apa? Kerana naik akak, boleh. Belanja kerana masuk rumah baru, boleh. Belanja kerana lama tak belanja sahih, boleh. Belanja kerana ini hari jadi kita belanja sayang-sayang, boleh.
Tak belajar orang makan hari jadi Nabi SAW jadi sesak masuk neraka. Tak mungkin. Belajar makan ini minggu. Apa lagi kita buat? Yang selalu kita buat sama-sama di Rasul bersalawat. Dan sallallahu ala Muhammad. Mana tu saya siap nama kapan lagi? Namun saya tak dengar apa-apa. Saya waktu tu lama dulu dah. Ni minggu anda sendiri salawat ni. Salawat sebenarnya tak ada yang kita berbeza. Kalau maulid, sama maulid berbeza. Benda baru. Salawat bina macam mana? Quran suruh, hadis suruh. Dan salawat ini ibadah yang ghairu muqayyadah. Ibadah yang diikat kita sama sepakat kali waktu lain. Macam sembahyang diikat dengan waktu. Malam ni ada forum. Kita main gori isyak pukul 6.30 kali supaya forum kita lancar. Boleh tak? Nak semua petang kita sembahyang siap-siap. Tak boleh. Haram. Tidak sah. Bid'ah sayyi'ah. Pak ada haji lagi dulu. Haji diikat dengan tepat tu. Dulu ada satu ajaran nama ajaran taslim Ustaz di Pulau Pinang. Dia haji di Pulau Pinang. Dia makos. Tapi haji tidak sah. Ini bid'ah yang sayyi'ah. Jangan kata haji di Pulau Pinang. Haji di Madinah tidak sah. Haji mesti di Kaabah. Hukum mesti di Arafah. Nabi mesti di Mina. Dia ada tempat dia. Tak ada bilangan. Bisa kata semayang. Ada orang dia tak apa-apa nak faham. Pak dia tanya. Dia kata Ustaz pakai konsep asal baik boleh buat. Kalau gitu kan apa kata kita semayang subuh 4 rakaat? Semayang subuh 4 rakaat tak baik. Dan kalau asal baik boleh buat. Baik dari segi syarak. Bukan baik ikut suka hati kita. Semayang ni diikat dengan bilangan rakaat. Semayang subuh 4 rakaat dengan sahaja itu haram. Tidak sah sebaik bid'ah sayyi'ah dalalah. Asal baik boleh buat ni barang yang tak diikat. Macam selawat bila innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, kita beriman tak? Akhirnya kita dengar betul. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, kita beriman, dengar betul. Allah suruh apa? Sallu 'alaihi. Selawat kata baginda. Wa sallimu taslima, dan salam kata baginda. Bila Allah suruh selawat, ada tak Allah tetap bila-bila masa masa sembahyang? Tak ada. Dia kata nak selawat bila-bila boleh. Sedang tarawih boleh selawat, lepas tarawih boleh selawat, sebelum tarawih boleh selawat, sambil bawa kereta boleh selawat, dan bahkan sambil jogging. Daripada aku syarat tubuh badan sahaja semata-mata kan aku selawat sallallahu alaihi wasallam. Mana dari selawat sambil jogging? Tak ada lah. Dari khusus tak ada. Tapi selawat kan bila-bila masa. Nabi wayat pada sahabat lagi banyak lagi baik. Kan itu konsep dia. Nak selawat sama-sama? Ya boleh. Nak selawat lama-lama? Tak ada halangan. Nak sahabat saya secara spontan? Boleh. Nak sahabat saya dirancang macam dalam majlis-majlis? Ya boleh. Jadi apa lagi? Qasidah. Qasidah ni kan dia melantunkan lagu-lagu syair-syair lah. Dan apa hukum berlagu-lagu bersyair-syair ni? Hukum asalnya harus al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum dalam segala perbuatan itu dianggap harus. Tak ada yang diharap boleh. Kalau diri dia mengandungi benda-benda yang haram, jadi haram. Diri ucap ke, diri ada syirik ke, dia haram. Tapi kalau kita tengok qasidah-qasidah maulid setakat yang saya hidup setengah abad lebih sikit, dan puji Allah, puji Nabi, puji Quran. Kalau kita pakai lagi sedap, boleh menangis kita dengan qasidah-qasidah maulid ini dengan lirik-lirik dia. Macam apa dia Ustaz pahamkan Allah menyentuh hati kita. Jadi dapat pahala daripada sudut melantunkan benda yang maulid. Puji Nabi kalau tak dapat pahala, Allah puji inna kana ala khuluqin azim. Allah puji Nabi, pahala puji Nabi tak ada pahala. Itu qasidah-qasidah maulid puji Nabi. Apa lagi? Orang KS itu berarab. Bukan minat Arab. Minat Arab haram. Takdir-takdir sajalah. Ada orang buat sahabat Rasul Rasul pesta tari menari, pertandingan ratu cantik dan maknya serta pesta minat Arab. Jelas bid'ah sayyi'ah dalalah. Wajib atas pemerintah larang sabut maulid macam itu. Apa cara dengan syarat? Tapi berlagu. Orang kata sebut berlagu kan? Berlagu apa hukum? Berlagu itu sedikit ya kan? Yang saya faham setakat saya hidup ni, berlagu ni jalan lama-lama. Lepas jalan sama-sama pergi berlagu di sini. Jalan sama tak pergi berlagu. Jalan lama-lama hukum asalnya harus. Tapi kalau tak tutup aurat, jadi haram kena tak tutup aurat. Kalau pun harta benda orang, jalan lama-lama tapi bangga benda orang, haram pada masa harta benda orang. Tapi kalau berarab berjalan ramai-ramai mensahihkan keberadaan 65 tahun dah merdeka macam bulan Ogos baru ni, harus berarab mensahihkan keberadaan dengan Nabi SAW, maka ada pahala daripada sudut dia adalah wasilah lil wasa'il hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuannya adalah nak merealisasikan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi
wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku menjadi orang yang paling dia kasih lebih pada ayah, lebih pada anak, lebih pada manusia semua sekali. Maka sama-sama Muhammad Rasul ini adalah wasilah untuk menyampaikan pada tujuan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Tuhan yang bertanya. Saya harap dapat itu sedikit sebanyak membantu insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih. Amalan tu kata dia baca bismillah tu jelas. Bismillah tak khilaf. Tapi bilangan tertentu asalnya fadhil amal tu kita ambil pandangan yang boleh, tak ada masalah habis itu. Tapi ada di sana amalan yang dalam Al-Quran pun tak ada, tetapi dia meletakkan satu keyakinan tertentu. Macam mana pandangan Ustaz? Contohnya beginilah. Contoh. Saya bagi contoh saja mas. Kita baca bismillah 41 kali tu. Kita niat bagi kepada wali naubah. Kemudian akan berlaku jaminan apa-apa tertentu. Terima kasih pada Ustaz atas soalan tersebut. Saya kira ini soalan yang sangat comel lah. Sebab apa saya kata comel? Hari dua ni orang jadi porno. Boleh ke lagu tu baca bismillah 41 kali, cari dalam hadis tak tiba. Tambah pula suruh hadiah pahala pada wali naubah pula. Tambah pula dikaitkan maknanya fadilatnya begini-begini. Maka inilah tok guru kita dulu bila mengajar kitab tauhid, dia mengajar hukum pelik lah. Sepatut kita mengaji hukum ni dalam bab fiqh. Tetapi daripada dulu bila mengaji bab akidah, dia pergi pada hukum. Bukan hukum nak bilang satu-satu wajib sunat, tidak. Biar kita reti perbahagian hukum yang berbeza. Hukum itu sendiri ke dia. Hukum dari segi bahasa isbatul amri atau nafyuhu, meletakkan satu perkara kata ya, atau menafikan satu perkara kata tak. Itu namanya hukum. Maka yang meletakkan atau menafi atas salah satu dari tiga jalan. Pertama, khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bil talaq atau bil takhyi' atau bil wad'i. Ini hukum syarak namanya. Itu perintah Allah yang bergantung dengan perbuatan orang mukallaf, sama ada disuruh atau diberi pilihan. Itu kena ikut. Kita semaya. Kalau ikut kita bukan lagi salah semaya subuh dah. Ngatuk-ngatuk, kita nama juga semaya. Sebab Allah tetap kata wajib. Itulah jadi Allah tetap. Nak kira logik-logik, tak ada logik lah. 10 balik lagi, banyak kita tak takut dah kan? Tak boleh. Yang kedua adalah hukum akal. Hukum akal ni akal yang tetap atau akal yang nafi. Maka saya bagi contoh mudah kan. Kalau kita tinggal rumah kita saat ni dalam keadaan kemah molek, itu kita dah tutup akak, kita pasang mangga kunci. Bah kita klik, tengok pintu terbuka. Mangga habis kita kokok habis. Tengok dalam rumah habis bos derok. Apa yang bermain dalam otak kita, dia kata oh habis dah ada orang pecah masuk dah. Kan? Macam mana kita tahu? Mata kita dah sini tak sejik. Telinga kita dah sejik. Seluruh diri kita dah sejik. Macam mana kita tahu ada orang pecah masuk? Jawabnya adalah akal bagi kita. Akal kata tak mungkinlah berubah macam kita ada orang buat. Mesti ada orang buat. Itu namanya wajib akli. Kalau ada orang sebelah buat teori, dia rang kita. Dia tengok kalau kata Ji, anda serau jadi sedikit ni. Kita kan tetapkan jadi sedikit. Mesti hak kata tak jadi sedikit. Kan? Mustahil itu hukum akal. Satu benda akan boleh terima kata ada. Siapa dia buat nanti datang boleh jadi. Pencuri profesional boleh jadi. Orang nak kena pada kita boleh jadi. Itu namanya jais. Maka terdahki hukum akal pada tiga. Ini berlaku dalam akidah. Kita tak ada nak cerita. Kalau kita dah cerita, menggunakan akal dalam akidah itu adalah usul Allah, usul para Rasul dan usul Sayyidina Muhammad SAW. Jangan terpengaruh dengan orang yang kata dalam akidah tak pakai akal. Ini lawan Quran, lawan hadis sebenarnya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah hukum adat. Yang ini sudah hamba tak faham hukum adat. Sehingga ditutup ayat dari mana? Dia kata mana boleh hukum adat mengatasi hukum syarak Ustaz? Dia mesti hukum syarak beratas. Bila dia kata lalu tu saya dapat tangkap dia faham hukum adat dengan kefahaman yang berbeza daripada yang dimaksudkan. Bukan macam tu. Bukan adat Melayu. Adat orang Melayu misalnya macam ni. Adat orang India macam ni pula. Itu sungguh boleh kita amal dengan adat orang Melayu, tapi jangan sampai bercanggah dengan syarak. Itu betul. Tapi yang dimaksud dengan hukum adat bukan itu. Hukum adat ni adalah kita menetapkan atau menafikan berdasarkan berulang kali cuba. Cuba buat jadi lagu ni, cuba buat jadi lagu ni. Dasar bersalah-salahan ada kali ni tak jadi. Kalau tak jadi itu dua biasa. Tak biasa dah betul. Contohnya kita biasa cuba makan, rasa kenyang. Tak makan tak, sudah lapar.
Maka kita kaitkan ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, dan tiada dengan tiada. Itu namanya hukum adat. Contoh, bab makan dengan lapar kat ni. Kita tetapkan ada dengan ada kenyang dengan ada makan. Lagi, ada tiada dengan ada. Tiada dengan ada, tiada lapar dengan ada makan. Ada dengan tiada, ada lapar dengan tiada makan. Tiada dengan tiada, tiada kenyang dengan tiada makan. Tapi sah bersalah-salah, maknanya sekali-sekala ada juga kita tak makan tapi tak lapar. Dan ada juga sekali-sekala kita makan tapi tak kenyang. Tapi itu melanggar adat. Khawarij di adat boleh jadi mukjizat. Contohnya biasa setengah api hangus. Nabi Ibrahim AS bukan setakat setengah api, dapat masuk tu dah api tak hangus pun. Itu khawarij di adat. Itu mencari adat. Jadi hukum adat ni berbantu dalam syariat. Hukum akal banyak membantu dalam akidah. Jadi hak sani itu hukum syarak yang baca bismillah sunnah. Kalau dalam Fatihah itu mazhab kita wajiblah sebab sebahagian daripada Fatihah. Tapi secara umum kita saja-saja nak pergi musafir ke nak buat satu kerja, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya sunnah. Baca 41 harus. Kalau nak baca sekali boleh, 2 kali boleh, 11 kali boleh. 41 kali pun boleh. Boleh daripada sudut bilangan. Daripada sudut baca Fatihah ni, baca Fatihah sekali boleh pahala sekali. Baca 41 kali boleh pahala. Baca bismillah 41 kali. Hadiah pahala pula. Hadiah pahala bacaan ni yang saya fahamlah Ustaz, 3 mazhab kata jadi. Ada riwayat dari Imam Syafi'i Allah Ta'ala, kalau kita baca Quran misalnya kata untuk si mati tak jadi, tak haram. Ada kata Imam Syafi'i melarang baca Quran untuk orang mati, bukan? Pendapat yang riwayat dari Imam Syafi'i kata tak sapa. Maknanya kalau kita baca untuk orang mati jadi untuk kita. Tapi kata Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, dia tanggung Imam Syafi'i kata tak sapa itu pertama kalau tidak diniatkan. Berarti kalau niat sapa. Kedua kalau tidak didoakan. Kalau didoakan sapa. Yang ketiga kalau tidak baca di sisi mayat. Kalau dibaca di sisi mayat, maka itu memberi manfaat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ulama Syafi'i yang huraikan. Ini kita kata paling-paling pun soal kita nak hadiah pahala baca bismillah ke baca Fatihah wajib Allah pada orang lain itu, kebanyakan ulama kata boleh. Maka kita hadiah pada wali nabas ni boleh. Jadi dapat fadilah, itu hukum adat. Itu pengalaman dia. Pengalaman Allah baca-baca 41, insya-Allah pun mudah urusan saya. Tapi tak mesti kita percaya. Dia bukan akidah tak boleh. Kita boleh nak cari malaikat ada atau Allah cari pun boleh. Boleh, malaikat ni bukan akidah. Kita kalau sudah nak cari ada syurga, boleh. Tapi kalau kita rasa tak nak cari pun tak apa, tak ada. Bak cari syurga nanti ni bukan akidah. Tak ada pilihan kita tak cari pun tak apa. Tapi bak nak percaya, kalau baca bismillah 41 kali, maka Allah memudahkan urusan. Kalau tak percaya pun tak ada kafir. Kalau percaya pun atas jalan adat, atas jalan tajrubah. Orang ni cuma jadi. Macam juga betul-betul kan. Siapa dia minum air buta ke Ali, insya-Allah dia akan bertenaga. Jangan. Dari segi akidah, bukan kau ke Ali yang bagi tenaga. Apa saja kainat af'al tidak memberi kesan. Inilah dalam akidah sifat 20 dia panggil wahdanatul af'al. Di sisi Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia kata tauhid rububiyah. Mana apa saja, wujud tak wujud, bergerak atau diam, hidup atau mati, sihat atau sakit, rezeki banyak atau rezeki sempit, itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Dan yang mungkin minum juga tu, itu namanya asbab. Itu namanya hukum adat. Jadi saat ini kita ada beberapa hukum. Baca bismillah, hukum syaratnya sunnah. Nak ulang sampai 41 kali, itu dari segi hukumnya harus boleh ulang. Tapi setiap kali dibaca itu dapat pahala tambahan saat ini. Nak hadiah pahala pada orang lain, waktu khilaf di kalangan ulama. Kalau kita nak ihtiyat, nak terima, kita hadiahlah mujur-mujur sampai. Sebab ada ulama kata sampai. Nak berlaku macam-macam ini jadi mudah atau semua itu adalah hakikatnya adalah hukum akal kata kerja Allah, bukan kerja bismillah, bukan kerja itu. Dari segi adat, kalau berlaku sama gitu, boleh sebagai petua. Tapi tak wajib percaya barang hukum adat. Hukum adat ni untuk syariat. Cuba kita dikawal. Hukum adat kata apa? Hukum adat kata pisau tidak melukai. Pasal kalau pisau melukai jadi syirik. Ada 2 bahasa. Satu bahasa Allah, satu lagi bahasa pisau. Tapi hukum adat kata apa? Pisau melukai.
Jadi akidah nak pakai mana? Hukum akal. Syariat nak pakai mana? Hukum akal. Jadi kalau orang tikam satu orang, dia didakwa di mahkamah, dia akan dapati bersalah di mahkamah. Dia tak boleh kata bukan pisau melukakan, Allah yang melukakan dia. Allah kita kok. Kita mesti pandai hati. Jangan buat bicara di mahkamah macam tu. Mahkamah tengok hukum. Dah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi saya buka ruang sosok perusahaan kita. Kalau saya nak beri penerangan sikit boleh tak? Ada tanya. Kita nak ni dulu. Betul lah tadi sebut apa? Wali tadi. Jadi ada saya pernah dengar orang kata selama negara kita ada wali yang jaga, ada pengurusan yang menjaga kita. Selamat je kita tu kan ada wali jaga. Okey. Kalau kita kata lagu ni makmurnya dari kata ni pasal pah meter. Boleh tak? Boleh tak? Kesyirik. Kita kata Kelantan jadi makmur, jadi apa bagus, pasal pah meter. Dan kalau kita politik, nak jadi tabik ni. Kalau dia faham lah, dia kata apa hal jadi bagus, jadi makmur ni pasal PM ni tak? Tak payah kita tak ada politik nak lagi kata ni. Boleh tak? Kesyirik. Biasa. Itu juga. Kita sampai Tok Wali jaga tu asbab, Allah jaga tu hakikat. Kalau kita kata tak, hamba ni jaga kat Islam ni, Rasulullah bagi hidayah pada hamba ni, syirik tak? Rasulullah bagi hidayah pada kita, syirik ke tidak? Jawapannya syirik kalau kita iktikad Rasulullah bagi hidayah bukan Allah. Dan bercanggah dengan ayat Quran, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak boleh beri hidayah pada siapa yang kamu kasih, Allah yang beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kalau kita kata Nabi beri hidayah itu sebagai asbab, Nabi dari sebab kepada hidayah tidak syirik, dan selagi dengan ayat Al-Quran, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi saat ini itulah. Biasanya kita ni husnuzon dengan orang Islam. Oh, saya sakit 5 tahun dah, wujudlah ada doktor di Kota Baru tu sembuhkan penyakit saya. Syirik ke tidak? Syirik hanya kalau dia iktikad doktor yang bagi sembuh bukan Allah. Tapi kita tahu tak dalam hati buruk dia? Tidak tahu. Maka zahir orang Islam, dia tu berakidah bahawa Allah yang beri kesan. Kecuali dia waktu lebih, kita pergi pada dia, oh Tuan Haji, kami Allah bagi sembuh dan penyakit Tuan Haji. Dia kata bila masuk, Allah beri saya sembuh. Saya sakit 5 tahun, tiap-tiap malam Tuan Haji minta doa, Allah tak bagi sembuh. Saya bawa doktor 3 hari sehat, doktor beri sembuh saya ke Allah. Syirik lagi. Pak dia kecek, waktu beri dalam hati dia, dia cam dia syirik. Tapi kalau sekolah dia kata, oh doktor tu pandai sembuh dia, 5 tahun sakit dia bagi sembuh, maka itu atas jalan asbab. Ya Allah Ta'ala. Itu orang kata wali jaga dia itu atas jalan asbab. Malaikat jaga rezeki, malaikat jaga hujan, hakikat Allah jaga. Malaikat cabut nyawa, hakikat Allah yang cabut nyawa. Jadi kita kena faham beza antara hakikat dengan asbab. Allah berfirman dalam satu ayat, Qur'annya bid'ah Allah tolak tadi. Wa ma ramaita, bukan mu yang melontar. Tolak bid'ah qadariyah. Kalau dia kata manusia buat diri. Id ramaita, ketika kamu melontar. Tolak bid'ah jabariyah yang mengatakan manusia tak ada usaha sekian. Lepas itu isbat hakikat Ahlussunnah wal Jamaah, walakinallaha rama. Akan tetapi kalau dari segi hakikat, Allah lah yang melontar. Jadi kalau kita faham lagu itu tak balahlah kita. Ya, kata Tok Wali jaga asbab, kata Allah jaga hakikat. Nah, kalau tak kata sifat tu syirik. Nah, ada juga sayang-sayang kita kata selawat sifat syirik. Sebab kita kata Nabi kesembuhan. Padahal Allah yang dia buat penyakit. Dan para sebut, idza maridtu fa huwa yashfi. Bila aku sakit, Allah yang bagi sembuh. Tiba-tiba muwayat Nabi adalah sifat. Itu kan syirik? Tidak. Nabi, kita nisbah sifat pada Nabi, nisbah sababiyah, sebab. Kita nisbah sifat pada Allah, nisbah hakikiyah. Mana tadi? Hadis sahih. Hadis sahih yang telah bersabda, al-habbatu sauda'u shifa'un likulli da'i ilal maut. Habbatus sauda makhluk ke tidak? Nabi nisbahkan sifat pada habbatus sauda, kalau syirik mustahil Nabi sebut dia syirik. Tak kalah habbatus sauda lebih mulia pada Nabi SAW, sehingga kita boleh nisbah kesembuhan pada habbatus sauda, syirik nisbah kesembuhan pada Nabi SAW tak mungkin. Maka sembuhnya dengan Nabi itu adalah sebab memang Nabi SAW pernah sentuh orang jadi sihat, ludah dalam mata orang jadi sembuh, itu asbab. Wallahu a'lam. Ya, saya tak tercapai lagi sana itu. Kalau boleh masa lagi sikit, berapa ni? 5 minit je.
boleh. Saya nak 10 minit. Okey, saya cuba Saya nak yang jadi pada sangat dalam masyarakat kita ni, saya nampak antara salah satunya isu bid'ah. Satu lagi isu yang Pak Haji saya tadi lah, syirik, babak syirik tu. Sebab orang tidak berapa nak mengaji dah beza antara hukum adat, hukum akal dan sebagainya. Tapi yang bid'ah ni terlihat salah. Saya tak tahu kalau di Kelantan lah. Tapi kalau di Kuala Lumpur, pernah Nazir Masjid Oyak, dia kata bahawa ni dia maaf saya balah Ustaz. Balah dalam masjid. Dia kata apa pula pada ketika salam tu, bersalam lepas mayang, sebagai jemaah sahabat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi baru marah. Kata, mana boleh salam waktu salam ni bid'ah? Bila marah juga. Akhirnya pada dalam sedih, dilarang dah. Barang dilarang. Pada dua sedih pun dah dilarang. Apatah lagi pada dalam masjid, tak boleh. Nah, puncanya apa? Salah faham bab bid'ah. Sama-sama dah ikut Nabi sebenarnya. Kita nak ikut Nabi. Saya kita hak kita buat maulid. Saya kita hak tegur kita salam tarawih. Saya kita hak kata jangan bersolli. Dia pun ikut sunnah Nabi pun. Puncanya mana? Dalam bab memahami hadis. Hadis sahih. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan. Hadis sahih, tapi difahami secara tidak sahih oleh sebahagian. Kepahaman yang sahih sebagaimana dengan Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi syarah hadis dalam Sahih Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi riwayat wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah haza'am makhsus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah tersesat ini lafaznya umum tapi makna dia khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dikenali adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Baik, ada orang kata ustaz nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Nawawi? Nauzubillah min zalik. Tak timbul isu nak ikut Nabi ke tak? Kita wajib ikut Nabi. Soalannya, nak ikut Nabi mengikut kefahaman Imam Nawawi ke nak ikut Nabi ikut kefahaman umum? Kalau kita silakan Imam Nawawi, mungkin dia alim. Dan Imam Nawawi bila dikata maksudnya khusus, dia buat suluh dengan ayat Quran, ditimbang dengan hadis yang lain dan diambil dengan asal perkataan dan perbuatan sahabat Nabi. Maknanya baru dibuat lebih hukum. Bukan macam kita baca satu hadis buat lebih hukum, bukan itu. Ya. Jadi kullu boleh tak makna sebahagian? Kan Nabi kata kullu itu makna semua. Makna kebanyakan. Jawapan kita adalah kebanyakan kullu dalam Quran dan hadis makna sebahagian. Jarang-jarang kullu itu makna semua. Ya. Bahkan dalam bahasa Melayu, budak tu pergi sekolah 5 hari dia seminggu. Hari ketiga dia tak pergi pun. Dia wayak ke mak dia, saya pergi sekolah setiap hari. Nawak tak budak tu? Tak nawak. Hari sekolah dia tak mau. Hari ketiga hari dia tak pergi. Masih sah dia kata saya pergi ke sekolah setiap hari. Maknanya kebanyakan hari dia pergi. Tak. Begitu juga dalam Quran, Allah berfirman, wa kana warahum maliku ya'khudhu kulla safinatin wasba. Ada di sana raja yang mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Dan ingat lagi kisah Nabi Musa AS mengaji Nabi Khadir AS syarat jangan tanya. Nanti sampai masa saya cerita. Tapi Nabi Musa tak tahan nak tengok benda itu Zohri melanggar syarat. Naik sampan ditebuk lubang. Jadi Nabi Musa tegur. Tapi Nabi Khadir terangkan, sampan itu milik orang miskin. Mereka ini saya makan di laut. Saya nak bagi berlubangkan ada sebab. Sebabnya ada satu raja Zohri. Raja ini dia akan ambil setiap sampah yang lalu di situ sebagai rampasan. Kalau ikut Zohri kulla safinah, setiap sampah ada semua. Tak ada sampah raja tak rampas. Tapi sepakat ahli tafsir kata tidak. Hanya sampah yang balik molek saja raja rampas. Sampah ada lubang, ada sopek, ada apa raja tidak ambil. Dan itulah hikmah Nabi Khadir melubangkan. Yang penting kulla safinah maknanya sebahagian. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam ya'kul turabu illa al-fasana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Maknanya kalau kecuali itu langsung ni. Dan Nabi, pada Nabi anak Adam ke tidak? Anak Adam. Dan jasad pada Nabi dia makan oleh tanah ke tidak? Tak boleh makan. Jasad pada Nabi Allah jaga. Jasad orang mati syahid Allah jaga. Patut betul lah hadis ini. Hadis kata setiap anak Adam dimakan oleh tanah. Bukan hadis tak betul. Cara dia mau pakai hadis tak betul. Dia mau pakai hadis kullu ibni Adam makna semua. Dia mau kena faham kullu ibni Adam makna kebanyakan anak Adam. Jadi dia namanya taksis umum. Asalnya umum, kullu makna semua. Lalu ditaksiskan. Kenapa? Saya sebut beberapa dalil. Yang pertama ayat Quran. Kenapa ulama terima ada di atas sana? Ayat Quran sebut wa rabbani yattaba'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha ila akhir ayat. Kisah orang Nasara buat bid'ah. Apa dia bid'ah? Ibtada'u ni buat bid'ah. Apa dia?
hidup secara rohani, fokus pada ibadah, kurang tumpu kepada dunia. Lalu Allah keji mereka bila mereka meninggalkan cara hidup rohani. Bila ni Allah keji dia tinggal benda tu, maknanya benda hak di waktu mana? Kan kalau benda tu buruk, mesti kita puji orang tu dah tak buat lagi. Ni bila orang tu tak buat, kita keji. Maknanya hak dia tinggal tu mana? Sedangkan hak dia tinggal tu, kata Imam Al-Qutubi rahimahullah ta'ala dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkamul Quran, hadhihi ayat tadullu ala anna kulla muhdatsatin bid'atun wa anna yanbaghi liman yubdi'a khairan ayyaduma 'alaihi. Ini ayat jadi dalil setiap perkara baru dinamakan bid'ah dan sayugia bagi orang yang buat perkara baru yang baik bahawa dia mengkaji melakukan supaya tak berlaku macam orang ahli kitab sana. Dia dah boleh buat bid'ah baik, dia tinggal. Kemudian hadis yang sahih mana ada sapi amna hazama la samihu. Kalau mana samihu tu kena diambil kira. Kalau minhu dikira. Itu namanya bid'ah hasanah. Kalau saya nak beri apa tak ada masalah. Yang penting benda baru dibenarkan. Kemudian masa Nabi Islam disunahkan hasanatan. Itu ada bangkangan. Ada sains-sains kita kata masa Nabi Islam disunahkan hasanatan tak boleh jadi dari bid'ah. Pertama sebab sunnah di situ maknanya menghidupkan sunnah Nabi. Bukan makna sunnah tu buat benda baru. Yang kedua, sababu urudil hadis adalah tentang sedekah. Sedekah ni bukan bid'ah. Sedekah ni benda yang memang disyariatkan. Jadi tak boleh Ustaz jadikan dalil itu sebagai dalil bid'ah hasanah. Sebenarnya jadikan dalil bukan saya. Ulama seperti Imam Nawawi, imam-imam yang lain jadikan hadis sebagai dalil. Kalau dikata itu sunnah Nabi, tujuh hadis wa man sanna fi islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengadakan dalam Islam satu sunnah yang buruk, adalah sunnah Nabi yang buruk? Tak ada. Ada sunnah situ, sunnah dari segi bahasa. Buat satu jalan yang baik. Kemudian sababu wurudil hadis tentang sedekah, cara berinteraksi dengan nas Quran dan hadis adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kita itu ambil kira dengan Quran hadis ni umum lafaz dia. Bukan sebab yang khusus tu tidak diambil kira dalam istilah hukum. Jadi itu sebahagian. Saya nak terang kenapa? Sebab ada orang sangkakan kita ni tolak hadis. Ustaz telah mau tolak hadis sahih. Nabi dah royak pun juga tenggelam. Ustaz masih ada kata bid'ah hasanah. Bukan. Kita tak tolak hadis, tapi kita menerima hadis dengan suruhan ayat Quran dan timbangan hadis-hadis yang lain. Wallahu a'lam. Ini ada soalan Islam. Kita tanya. Jadi kita kata Nabi Musa nak kita tanya. Nabi Musa ni nak tanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu sumpah dari bukit ke singa bukit kita tak ingat dah kita tu. Jadi dia kata bukit tu hancur dia kata. Tapi orang bagi tahu saya tak hancur bukit tu lagu mana? Wallahualam, Amba tak tahu. Pertama, Amba tak ada di tempat dia tadi. Yang keduanya, Amba tak mengaji bahagian tu. Kena tanya kepada Dr. Iman ke lepas ni. Bukan Amba tak jawab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan tu ikut bagai yang tak ada ilmu. Jadi Amba ni tak ada ilmu. Dan jawapan yang Tuhan tanya saat ni, jadi tak saya kira Amba jawab takut nanti jadi malu. Amba tak tahu, Amba tak jawab. Amba tak tahu. Wallahualam. Yang berbahayanya hancurlah bukit tu. Kalau ada orang sifat lain tu, Amba tak tahu. Bukit tak ada lagi. Dah riwayat tak tu sebab apa? Dia tak ada lagi. Di mana tahu? Tak ada dia. Terima kasih dan khususnya kepada Al-Fadhil, Ustaz Uku, Mama Fadhil atas penjelasan dan kupasan tajuk yang kita bawa pada malam ini. Terus dia mengucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan wa nafa'ana ba'udhu bikum fi dunia wal akhirah insyaAllah. Jadi Alhamdulillah kita tangguh dulu untuk kita salat Isya dan kita akan sambung lagi untuk majlis seterusnya lepas salat Isya insyaAllah. Sekian pada saya sendiri, hamba sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi